Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Semalam kita bincang berkenaan dengan ayat wa wajadaka 'ailan fa aghna. Yang kita sebut dalam kuliah semalam bahawa maksud 'ail ialah miskin. Fa aghna, lalu Allah Ta'ala telah mengkayakan kamu. Aghna daripada perkataan ghani. Ghani maksudnya kaya. Ghani maksudnya kaya. Sebab itulah nama Allah Ta'ala Ghani. Salah satu nama Allah Ghani. Orang Melayu panggil Gani. Sebenarnya Ghani, kan? Orang Melayu kita panggil Gani. G-H-A-N-I, Gani. Jadi Abdul Gani, Haji Gani. Jadi tak betul tu. Jadi kita biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Okey. Jadi yang sahihnya apa? Ghani. Dan kalau nama dia Abdul Ghani, tak boleh panggil Ghani ya. Kena panggil Abdul Ghani. Boleh je panggil Ghani, tapi kuranglah bagus maksud dia tu. Okey. Jadi fa'aghna, maka Allah Ta'ala mengkayakannya. Dan kita semalam kita bincang bahawa Allah Ta'ala mengkayakan Nabi SAW ni dengan 3 jenis kekayaan. Kekayaan harta, kekayaan ilmu, dan kekayaan jiwa. Iman, jiwa lah. Kekayaan jiwa. Iman tu jiwa dan nafs. Dan semalam kita bincang panjang macam mana Nabi SAW, Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi kelapangan rezeki, kaya kekayaan. Kita sebut macam mana Nabi ada satu lembah, apa dia semalam? Satu lembah kambing. Nabi bagi kepada seorang lelaki, nama dia Safwan bin Umayyah. Sampai-sampai dia balik ke kampung dia, dia kata, wahai kaumku, masuklah Islam. Kamu semua masuk Islam. Kerana sesungguhnya Muhammad itu apabila dia memberi pemberian, ialah pemberian orang yang tak takut kefakiran. Tak takut kefakiran. Ayo masuk Islam. Yang kita juga telah jelaskan semalam macam mana Nabi SAW ni menikah dengan membayar mahar berapa? 500 uqiyah. 500 uqiyah perak. Okey. Satu uqiyah bersamaan 2.9 gram. Jadi lebih kurang 1000 lebih gram perak. Dan kita dah kira semalam kan, 1000 lebih gram. Harga perak sekarang RM5 lebih. Jadi lebih kurang RM8,000 seorang. Kecuali seorang, siapa dia? Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Nabi berkahwin dengannya dengan 4,000 uqiyah. 4,000 uqiyah. Maksudnya 5 kali ganda daripada mahar yang lain. Jadi ini semua dalil bahawa Allah Ta'ala telah mengkayakan Nabi SAW. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Maka Nabi tak miskin lagi lepas tu. Tetapi kita sebut semalam, Nabi SAW memilih untuk hidup secara sederhana. Ini dipanggil zuhud. Zuhud bukannya tak ada duit, bukannya sebab dia malas ataupun dia malas bekerja, tidak.
Zuhud ni dunia ada di tangannya tetapi tidak di hatinya. Macam tu. Dunia di tangannya tetapi tidak di hatinya. Kata Imam Ahmad lagi, zuhud itu apa dia? Zuhud itu ialah apa saja yang kamu dapat daripada benda dunia tidak menggembirakan kamu, dan apa sahaja yang kamu hilang daripada dunia tidak menyedihkan kamu. Maksudnya kalau dia dapat duit lebih, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, tapi tak ada macam happy sangat lah, biasa je dia. Dan bila kurang pun, katakanlah duit dia habis, sakit, tayam pecah, sakit kena pergi hospital, tak ada pula dia rasa sedih-sedih. Itu baru zuhud. Ini kata siapa? Bukan kata saya, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Apa dia zuhud kata Imam Ahmad? Apa yang tambah tidaklah menggembirakan dia, sebab kegembiraan dia sebenar ialah ketaatan kepada Allah hari akhirat. Dan tidaklah apa yang kurang daripada dia. Kita saham jatuh berapa persen dia lah, Allah kurang untung, sedih. Tak, dia tak sedih pun. Dan kita lihat beberapa bentuk daripada, beberapa gambaran daripada sifat zuhud Nabi SAW yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Mari kita tengok beberapa bentuk hadisnya. Okay. Mari kita buka hadis Nabi SAW. Kita buka ayat Quran dulu lah. Kita buka ayat Quran dulu, supaya kita ni bila apa kita berdalil, kita dalil dengan Al-Quran. Apa kata Allah Ta'ala? وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ. Kita buka surah Taha. Ini arahan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak terpesona dengan dunia. Buka muka surat 321. Buka muka surat 321 ayat 131. Muka surat 321 ayat 131. Apa kata Allah Ta'ala? Tengok situ. Jumpa tak jemaah sekalian? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Maksudnya, وَلَا تَمُدَّنَّ, janganlah kamu menunjukkan pandangan kedua matamu kepada keinginan, dengan keinginan kepada apa yang kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir itu menikmatinya. Bila baca terjemahan dia susah nak faham kan? Tengok sini, wala tamuddanna, maksudnya jangan kamu asyik nak pandang je. Itu maksudnya. Tamuddanna ainaik.
Jangan kamu memanjangkan pandangan kamu. Tamuddu maksudnya memanjangkan. Lepas tu kita baca huruf mat kan? Huruf mat. Huruf mat maksudnya apa? Panjang. Jadi tamuddanna, jangan kamu memanjangkan pandangan kamu. Ainaika. Cantik tu. Bila terjemah macam ni baru faham. Jangan kamu memanjangkan pandanganmu. Maksudnya jangan kamu asyik tengok je. Kepada apa? Ila, kepada ma matta'na, kepada apa yang kami telah memberikannya. Kami telah beri nikmatnya kepada siapa? Azwajan minhum, nikmat-nikmat yang pelbagai. Azwaj maksudnya pelbagai, berpasang-pasangan, pelbagai, yang kami telah bagikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang kafir. Zahratal hayatid dunya. Zahrah ni maksudnya perhiasan, bunga. Zahratal hayatid dunya, perhiasan dunia. Linaftinahum fih, supaya kami nak uji mereka, kami fitnah mereka dengan harta tadi. Kami uji mereka dengan harta. Maksudnya apa? Kalau kita buka kitab tafsir, jangan kita terpesona sangat dengan apa kesenangan yang ada pada orang kafir. Kan kita tengok artis-artis barat, kekayaan gila betul, kekayaan. Tengok rumah Michael Jackson. Nak tengok rumah Michael Jackson tak? Saya tengok tu. Nak, kan? Bukan tengok sebab nak syok, bukan. Nak tengok macam mana kaya sangat dia ni. Kan? Dalam rumah dia tu ada Disneyland, macam Disneyland dia panggil. Besar betul rumah Michael Jackson. Rumah artis-artis barat ni, subhanallah. Kan? Ada arak yang penuh, lepas tu ada. Saya dulu suka tengok. Bukan suka tengok sebab nak syok tu, bukan. Nak tahu macam mana cari kehidupan orang. Ada satu rancangan dekat TV tu, dia main clips. Klip orang ni rumah-rumah doang. Ya Allah, Allah musta'an. Satu. Yang kedua, tengok pula orang suka berjalan. Orang kafir kan suka apa? Suka bercuti. Kejap bang Iceland, kejap kan satu dunia jalan dia kerja. Seolah-olah tak ada tujuan hidup, tak ada nak menuju negeri akhirat. Jadi jangan kita asyik pandang sana je. Wala tamuddanna ainak. Bahkan kata Syekh kami dulu, kata salah seorang guru kepada guru Syekh ni, dia kata, Syekh, kamu kalau pergi Mekah sekalipun, tengok hotel besar tu kan, jangan kamu terberdaya. Fokus kamu pada Kaabah, kepada tawaf, kepada sa'i. Jangan besarnya, syoknya hotel ni, kita hotel buruk je kan. Ni hotel 5 star. La tamuddanna ainaik. Apa? Kita ada masalah. Yang penting kita salat, yang penting kita tawaf, yang penting kita sa'i, yang penting zikir, yang penting kita ilmu, yang penting kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahratul hayatid dunya linaftinahum fih, supaya kami boleh menguji mereka. Dan Allah Ta'ala uji kita bukan dengan susah aja, dengan kesenangan. Allah Ta'ala wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan, kata Allah dalam Quran ayat lain. Dan kami akan uji kamu dengan benda baik dan buruk. Kata para ulama, mana lagi susah nak hadapi? Yang senang tu lagi susah nak hadapi. Orang bila tiba musibah banyak ingat Allah Ta'ala. Betul tak? Tak percaya cuba sakit sekejap. Bukan main lagi, Qiyamulan nangis-nangis. Tapi bila cuti kat London ada Qiyamulan? Mana ada. Pergi Langkawi lah, tak sampai London. Langkawi cukup lah. Qiyam pun tak ada lah. Betul tak? Barakallahu fikum. Kecuali yang Allah Ta'ala rahmati dia. Betul boleh naftinahum fih wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rezeki Tuhan kamu itu lebih baik dan lebih kekal. Rezeki apa ni masukkan ayat ni? Dan rezeki Tuhan kamu lebih baik, lebih kekal. Ada dua. Satu, rezeki iman, rezeki taqwa. Sebab tu kata para ulama, rezeki itu terbahagi kepada dua. Satu am, satu khas. Rezeki am, rezeki khas. Kita bincang rezeki khas dulu. Rezeki khas tu pertama, rezeki yang halal.
yang Allah berikan kepada kita. Rezeki khas kita sebut ini. Itu dia. Rezeki, kata para ulama, rezeki atau bahasa Arab dia ar-rizqu. Itu terbahagi kepada dua. Ada dua rezeki. Satu am, satu khas. Yang khas ni pula terbahagi kepada dua. Rezeki yang halal daripada dia perkara yang halal. Yang kedua, ilmu, iman, taqwa, hidayah. Jadi rezeki yang pertama iaitu perkara yang halal. Allah Ta'ala dalam Quran, wa kulu mimma razaqnakum halalan tayyiba, dan makanlah daripada apa yang aku telah rezekikan kamu, halalan yang baik, tayyiban yang baik-baik dan halal. Jadi tuan-tuan dapat makan yang halal, itu rezeki daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Yang kedua, ilmu, iman, taqwa. Ini rezeki lagi besar. Lepas tu ayat tadi apa dia kata? Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Surah Taha tadi. Sesungguhnya rezeki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Rezeki apa tu? Ilmu, iman, taqwa yang akan membawa kepada syurga Allah Ta'ala. Yang ni lebih lagi utama, tuan-tuan. Bawa kepada syurga Allah Ta'ala. Ini rezeki yang lagi besar. Tapi rezeki yang am ni, apa saja yang Allah berikan kepada makhluk. Berikan untuk kehidupan di dunia. Yang ini merangkumi yang halal dan yang tak halal. Contohnya, orang kafir dia makan khinzir. Kita tanya, daging khinzir yang dia makan tu rezeki daripada Allah tak? Rezeki. Habis tu kalau kita minta, ya Allah rezekikanlah kami, itu yang kita nak? Tak. Yang kita masukkan rezeki yang khas, rezeki yang halal. Faham tak maksud dia? Maksudnya apa yang orang kafir dapat semua sekarang ni rezeki. Yang halal ke tak halal ke, duit dia berjudi apa, duit dia riba, duit apa semua, ya, itu rezeki daripada Allah. Tapi rezeki yang am. Ustaz, habis tu apa beza am dengan khas? Am ni menunjukkan Allah Ta'ala ni bagi pada siapa pun. Ini hatta kepada binatang, kepada manusia, kepada apa semua, itu rezeki daripada Allah. Cacing dalam lubang ada makanan dia, ada rezeki dia. Jadi bila kita kata, ya Allah rezekikanlah aku, adakah kita minta rezeki cacing tu? Tak. Kita minta rezeki yang khas. Yang khas tu rezeki yang halal. Yang kedua, iman, taqwa dan seumpama dengannya. Jadi yang kita minta apa, tuan-tuan? Al-khas, rezeki khas. Rezeki am ni ialah menunjukkan kasih sayang Allah pada makhluk. Tetapi yang kita minta rezeki khas. Okey, barakallahu fik. Sebab apa? Kenapa ada rezeki am khas ni? Sebab Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satu binatang yang melata, tidak ada satu makhluk yang berjalan di muka bumi. Makhluk ni maksudnya manusia, jin, cacing, kambing, ikan, semut, melainkan ke atas Allah lah yang bagi rezeki dia. Itu rezeki apa tu? Am ke khas? Am. Betul tak? Tidak ada satu makhluk yang melata di muka bumi, yang berjalan atas muka bumi, melainkan ke atas Allah bagi rezeki. Yang ni am.
Tapi kita yang nak minta, Rabbana Allahumma rzuqna, kan? Wa anta khairur raziqin, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, rezekikanlah aku. Kita tak rezeki mana? Am ke khas? Khas. Warzuqni, bukan rezeki am. Kalau rezeki am ni halal pun ada, yang tak halal pun ada, semua ada dalam tu. Kita nak, kita nak yang tu. Yang kita nak khas, kerana yang halal, ilmu, iman, taqwa. Betul Allah Ta'ala kata tadi, patah balik, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Kenapa kata Allah Ta'ala? Wa'mur ahlaka bis salah. Yang kamu sibukkan ialah suruh anak kamu solat, suruh keluarga kamu solat. Ini patut sibuk. Jangan sibuk tengok je apa sofa dia ni, apa TV dia ni, berapa inci terbaru, 48 inci, 52 inci. Sibuk tengok Shopee, gurung berjam-jam. Apa hal? Minta maaf saya sebutlah. Orang lelaki suka tengok cerita merepek, bola sepak lah, highlight lah, bola boxing lah benda. Kalau perempuan Shopee, gurung. Tak maaf lah ni. Bukanlah sini, masya-Allah, al-faizin, barakallahu fiik. Nah. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, dan bersabar di atasnya. Sebab nak suruh anak solat ni memang bukan senang. Solat, relax, solat. Banyak kali kita suruh dia solat. Wastabir 'alaiha, sabar. Jangan 2 kali solat, lepas anak tak solat, kita saya dah nasihat ustaz dia tak nak solat. Berapa kali akak nasihat dia? 2 kali. Mana jadi? Wastabir 'alaiha, bersabar di atasnya. Allah Ta'ala tak sebut wasbir. Kalau wasbir sabar, wastabir ni maksudnya lagi kuat. Di wazan ifta'ala, istabara. Maksudnya kena betul-betul. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan, kami tak minta rezeki pada kamu wahai manusia. Tak payah letak limau, tak payah letak urin dekat masjid, tak kat depan masjid letak urin, letak limau, letak nasi ayam, kan? Tak colok, buat apa? La nas'aluka rizqan, kami tak nak rezeki pada engkau. Nahnu narzuquka, kami yang bagi rezeki pada kamu. Wal aqibatu littaqwa, tetapi pengakhiran yang baik itu hanyalah bagi orang yang bertakwa. Ayat ni bukanlah suruh kita ni buang semua sofa kat rumah tu, bukan tuan-tuan. Suruh buang semua katil, buang handphone, bukan. Kita pakai mana yang kita perlu, kita tinggal mana yang tak perlu. Dah, itu je. Tetamu datang rumah, kan sakit pinggang, duduk atas lantai, beli sofa. Cucu balik rumah, tak ada tilam nak tidur, beli tilam lebih sikit. Cucu balik rumah, panas dah tu, rumah tu ni, pasang aircon. Gelap je rumah ni, pasang lampu bagus sikit, kan? Anak datang nak makan, nak mak dia masak, beli dapur bagus sikit, air fryer, beli microwave. Itu tak apa, tak ada salah. Tapi pinggan, ni pinggan China, pinggan England, pinggan New Zealand, pinggan Czechoslovakia, pinggan, ini kena tanya nanti. Tak maaf lah, kan? Kasut pula ada ni, kasut kahwin, kasut Louis, kasut ni, kasut, kan? Sebenarnya masuk satu rumah kaya, minta maaf lah, satu dinding ni panjang ni sampai situ, rak kasut tu kan. Allahu Akbar. Saya masuk-masuk je kata, woi, panjangnya rak kasut, kan? Tu dalam kelas saya bagilah sedat, saya kata, ni akhirat Allah Ta'ala tanya nanti ni, you go start je ke? Ya, saya kata. Bukan saya kata haram, tak haram, tapi Allah Ta'ala tanya. Sebab apa? Sebab ada hadis, al-aktharuna humul aqalluna yaumal qiyamah. Mari kita buka hadis tu, mari kita masuk hadis tersebut. Naam. Hadis tu Nabi sebut al-aqalluna.
al-aktharuna humul aqalluna yawmal qiyamah. Ini hadisnya. Nabi SAW menyebut daripada Abu Dhar, saya kecilkan bahasa Arab dia supaya kena kecilkan bahasa Arab dia. Tak apa, tengok je lah sini. Dia daripada Abu Dhar, ketika kami Zaid bin Wahab demi Al-A'mash telah menceritakan kepada kami, Zaid bin Wahab demi Allah telah menceritakan kepada kami Abu Zar. Abu Zar Al-Ghifari ni sahabat Nabi yang sangat zuhud. Okay. Ketika berada di Rabazah, dia berkata, aku pernah berjalan-jalan bersama dengan Nabi SAW di Harrah, Madinah, tempat yang banyak bebatuan hitam. Tuan-tuan perasan tak, kalau tuan-tuan keluar dari Madinah, balik Madinah, tuan akan lalu nampak ada satu kawasan hitam di tanah dia tu. Itu panggil Harrah. Nama dia Harrah sebab dulu pernah ada gunung berapi dekat Madinah, dan batu tu semua jadi hitam. Okay? Saat malam hari, lalu kami menghadap ke gunung Uhud. Beliau, baginda pun bersabda, wahai Abu Dhar, aku tidak suka bila emas sebesar gunung Uhud itu menjadi milikku dan bermalam di rumahku hingga 3 malam. Nampak tak? Apa maksud dia? Nabi tak suka ada emas banyak gunung Uhud dan emas sebanyak tu kekal dekat dalam rumah dia lebih daripada 3 malam. Oh, kita bukan lebih 3 malam lah, nak biar kekal selama-lamanya. Kan? Juga simpan dalam bank apa semua macam-macam apa kan. Kenapa Nabi tak suka simpan 3 malam? Apa Nabi nak buat dengan emas sebesar gunung Uhud tu? Mari kita baca. Kemudian aku mempunyai dinar daripada 1 dinar daripadanya, kecuali 1 dinar tersebut. Maka aku nak 1 dinar cukup lah. Kecuali 1 dinar tersebut akan kupersiapkan untuk membayar hutangku. Masya Allah. Dan Nabi berhutang sebab apa tuan-tuan? Nabi berhutang sebab nak beli harta yang banyak ke? Tak pernah Nabi berhutang semata-mata untuk diri dia, tuan-tuan. Kita hutang untuk luxury. Nabi tak hutang untuk luxury, tuan-tuan. Nabi hutang untuk makan ahli keluarganya dan untuk Islam. Contohnya kita nak, katakanlah nak buat masjid, tak ada duit, kita hutang dulu lah. Pakai aku punya hutang, aku bayar nanti bulan-bulan. Itu hutang Nabi SAW. Baca kisah Abdullah bin Zubair. Dia hutang sebab ada saudara dia yang tak makan, dia pinjam duit untuk bagi saudara dia yang tak makan tadi tu. Dia hutang. Masa dia mati, dia pesan pada anak dia Abdullah, dia Zubair Al-Awwam, wahai Abdullah, nanti aku mati, tanah aku ni jual, bayar semua hutang-hutang yang aku dulu berhutang, sebab nak menanggung 70 orang ahli keluarga dia. 70 orang, tuan-tuan, hadis. Yang ni sahabat hutang sebab ni. Kita hutang sebab nak kita besar, rumah besar, semua besar. Jadi Nabi kata, apa dia? Lalu aku mengatakannya pada hamba Allah begini, begini dan begitu. Bukan mengatakannya, lalu aku memberikannya begini, begitu, begini. Nabi kata, aku ni tak nak emas, kecuali kalau aku ada emas, supaya aku boleh bagi macam ni, macam ni, macam ni. Nabi lantas beliau mendemonstrasikan dengan tangannya, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia kata, aku harap aku ada banyak duit supaya aku boleh bagi macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jadi ini tujuan kekayaan, tuan-tuan. Ini tujuan utama kekayaan. Bukan kekayaan untuk menambah lagi kesombongan, nak menunjuk lagi beg dia, nak menunjuk
jam dia, nak menunjuk kasut dia, nak menunjuk rumah dia, nak menunjuk harta dia. Macam sekarang kebanyakan orang dia nak menunjuk. Kalau brand tu nak tunjuk kat depan, jangan sorok. Dulu kakak saya dia belajar kat England, dia beli mak saya bag Harrods. Harrods tu branded lah kan. So mak saya ni mana tahu Harrods ke tak Harrods ke. Bahagian Harrods tu dia tutup lah sini, tak nampak. Ada kata, makcik ni Harrods ni kena depan makcik, bagaimana nampak? Kan? Oh, nampak Harrods. Masya Allah. Saya kata, tutup. Kita pakai sebab dia kualiti. Orang bagi. Ya, Nabi ada orang bagi. Barakallahu fikum. Jadi, wahai Abu Zar, sesungguhnya orang yang berbanyak-banyak mengumpul harta akan menjadi sedikit melarat pada hari kiamat, kecuali seperti ini dan itu, iaitu seperti orang sedekah sana sini. Maksudnya yang sedekah, yang banyak gunakan untuk ketaatan kepada Allah, itu bagus. Bahkan ada sahabat-sahabat yang kita habiskan dulu. Lalu beliau bersabda, wahai Abu Zar, kamu tunggu sini hingga aku datang. Setelah itu beliau pergi hingga hilang dari pandanganku. Aku mendengar gemuruh suara. Aku khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu terhadap Rasulullah SAW. Serentak aku hendak pergi, namun aku teringat sabda Rasulullah SAW, tunggulah kamu di sini. Maka aku pun segera diam di tempat itu. Lalu Allah berkata, wahai Rasulullah, tadi aku mendengar suara gemuruh. Aku khawatir akan terjadi sesuatu kepada anda. Lalu aku segera teringat pesan anda, maka aku tetap diam di tempatku. Maka Nabi SAW bersabda, itu adalah Jibril. Ia datang dan beritahukan kepadaku bahawa siapa saja yang mati dari umatku yang tidak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, maka ia akan masuk syurga. Maksudnya seolah Nabi nak kata macam ni lah, walaupun dia banyak harta pun, dia buat benda macam-macam merepek pun, tapi kalau dia tidak mensyirikkan Allah, masuk syurga juga. Maksudnya jangan pula kita putus asa dengan rahmat Allah. Okay? Sebab tu kalau kata dia kayu, mewah hidup dia, tapi bagus pergi semayang, walaupun tak kuat sedekah sangat, kata tak apa, baik lagi daripada yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri. Nabi kata, walaupun berzina, walaupun mencuri. Nampak? Sampai Abu Zar kata, ya Rasulullah, walaupun berzina, walaupun mencuri. Walaupun berzina, walaupun mencuri pun, kalau tak mensyirikkan Allah, akhirnya masuk syurga juga. Akhirnya masuk syurga juga. Barakallahu fikum. Jadi ini sebahagian hadis. Maksudnya Nabi tidak berharap daripada kekayaan, melainkan Nabi nak apa? Nabi nak sedekah sana sini, nak gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, ada satu hadis, sebahagian sahabat yang miskin ni cemburu dengan sahabat yang kaya. Cemburu sebab apa? Sebab sedekah. Mari kita tengok hadisnya. Dhahaba ahlud duthur bil ujur. Besar kan? Nampak tak tuan-tuan? Barakallahu fiik. Ke kecil? Besar lagi? Jelas tak? Okay. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah datang para fuqara. Para fuqara ni para orang miskin kepada Nabi SAW seraya berkata, orang-orang kaya dengan harta benda mereka itu, mereka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, juga kenikmatan yang abadi, kerana mereka melakukan salat seperti juga kami melakukan salat. Mereka saum, puasa seperti mana kami juga puasa. Namun mereka memiliki kelebihan disebabkan harta mereka, sehingga mereka dapat menunaikan haji dengan harta tersebut.
juga melaksanakan umrah, bahkan dapat berjihad dan bersedekah. Maksudnya jangan pula kita ni nak miskin sampai tak boleh nak buat benda ni. Jadi kita usahalah kapan kita boleh berjihad, boleh bersedekah, boleh pergi haji, betul tak? Jadi tuan-tuan pergi haji, masya-Allah, rezeki daripada Allah. Kan? Ya, ditakdirkan, alhamdulillah. Jadi ini kelebihan jadi orang kaya pula. Jadi maksudnya bukanlah bila kita kata Nabi zuhud, maksudnya Nabi tak ada duit. Tak, kita nak usaha dapat benda supaya kita boleh sedekah. Maka beliau bersabda, maukah aku sampaikan kepada kalian suatu yang apabila kalian ambil sebagai amal ibadat, kalian akan dapat melampaui darjat orang-orang yang sudah mengalahkan kalian tersebut. Tapi orang miskin pun ada amal ibadat yang boleh kalahkan orang kaya, dan tidak akan dapat mengalahkan kalian dengan amal ini kecuali kalian bila anda mengerjakan seperti yang anda kalian ini. Maksudnya kamu boleh kalah, mereka takkan dapatkan kalahkan kamu kecuali kalau diorang pun buat amalan ini juga. Iaitu baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap selesai salat 33 kali. Kemudian setelah itu kami terdapat perbezaan pendapat. Di antara kami ada yang berkata kita bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali ila akhirih, dan wallahu akbar ila akhirih. Itu cerita lain. Maksudnya kalau orang miskin tak mampu, ini juga boleh jadi sedekah. Tapi poin saya daripada bawa hadis ni ialah orang kaya pun ada kelebihan dia. Orang ada duit ada kelebihan dia. Jadi kalau kita usaha untuk mengkayakan diri kita, bekerja, buat bisnes, semua benda dengan tujuan yang ni, maka ini mulia. Dan kefakiran itu ia takdir Allah. Bukan kita mencari-cari kefakiran. Nabi tak pernah mencari kefakiran. Ada setengah orang sengaja memfakirkan diri dengan tidak bekerja, dengan tak nak usaha, dengan bermalas-malas, meninggalkan kerja dengan alasan tawakal kepada Allah. Ini salah. Ini adalah kesalahan yang fatal, yang besar, yang merosakkan umat Islam. Fakir tu ialah faktor luaran takdir Allah Ta'ala. Macam orang dekat setengah-setengah negara, degree tinggi, master, tapi sebabkan negara dia susah, terpaksa kerja yang kayak macam sahabat-sahabat kita di Yaman. Kawan saya kat Yaman, dekat Yaman ustaz, syekh-syekh yang berkualiti, yang alim ni, berlambak tuan-tuan. Dekat Sana'a, dekat Syihir, dekat Aden, dekat syekh kami yang tak perlu buka-buka laptop ni semua dalam kepala, laptop dalam kepala dia. Dia kata, syekh, tapi kereta sebiji pun tak ada. Bila kata, syekh, kalau kamu ada kat Malaysia ni, kamu kaya syekh, ceramah sana sini dah. Tapi kata syekh, dia kata, aku ada tanggungjawab dakwah kat sini. Nampak tak? Aku ada keluarga kat sini. Aku boleh je pergi Amerika lagi kaya. Tapi aku kata ini faktor kemiskinan yang di luar kita punya kemampuan. Dan Nabi SAW pula, kalau kita tengok, barakallahu fikum, begitu zuhudnya Nabi SAW, kita akan tengok sampai rumah Nabi kadang-kadang tak ada makanan sampai 2-3 hari. Mari kita tengok hadis Nabi SAW berkenaan dengan kisah ni. Hadis terakhir lah kita bab ni. Kisah macam mana Umar Al-Khattab menangis bila datang rumah Nabi SAW. Hadis riwayat Ibnu Majah biqablah. Biqablah.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini hadis Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya Nabi menggabungkan dalam kekayaan itu kezuhudan. Saya besarkan lagi lah, bagi puas baca. Saya start dari sini ya. Abdullah bin Abbas telah menceritakan kepadaku, Umar Al-Khattab dia berkata, saya pernah menemui Rasulullah SAW saat beliau berada di atas tikar. Tikar Nabi ini kasar tuan-tuan ya, daripada pelepah kurma yang kasar. Umar melanjutkan, lalu aku duduk. Ternyata saya dapati beliau, itu baginda SAW, hanya mengenakan selembar kain izar, macam orang pakai kain ihram tu, dan tidak ada lagi kain selain yang dipakainya. Sementara tikar itu telah membekas pada sisi beliau. Maksudnya kasarnya tikar Nabi itu sampai ada kesan dekat badan Nabi SAW. Saya juga melihat segenggam gandum sekitar 1 sa'. 1 sa' ni apa? 1 macam timilo tu lah. Dia ini timbangan dulu-dulu. 1 sa' dengan 1 mud. 1 mud tin susu pekat. 1 sa', 1 tin milo. 1 cupak, 1 gantang, bahasa kita. Ya, secupak macam tin susu pekat, segantang macam 1 tin milo. Sa'in Nabi. Maksudnya Nabi tak ada banyak benda dalam rumah dia. Tengok tu. Dan daun yang digunakan untuk menyamak yang terletak di sudut kamar, dan kulit yang menggantung. Kulit apa ni? Yang terjemahan dia, iaitu bekas air daripada kulit. Orang dulu dia simpan air dalam kulit, digantung. Kalau siapa belajar hadis Qiyamul Lail Nabi SAW, Nabi akan ambil daripada air gantung dan Nabi komor dan akan gosok gigi apa semua dan bekas. Tak terasa kedua mataku berlinang air mata. Maksudnya tak perasan. Umar Khattab menangis melihat Nabi keadaan rumah dia macam tu, kan? Maka beliau bertanya, apa yang membuat kamu menangis wahai Ibn Khattab? Nabi kata, apa sebab kau menangis lah Ibn Khattab? Aku menjawab, wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menitiskan air mata sementara tikar ini membekas di badanmu, di sisimu, dan aku tidak melihat dalam ruangmu kecuali apa yang aku lihat. Maksudnya aku nampak benda ni je, bekas air betul, gandum sikit, itu je. Sedangkan Raja Kisra Parsi dan Raja Rom dipenuhi buah-buahan dan sungai-sungai. Engkau adalah Nabi Allah dan pilihannya, namun ruanganmu hanya seperti ini. Maksudnya Raja Parsi itu punyalah kafir, jahatnya apa semua, tapi istana besar. Raja Rom tu punyalah jahat apa semua, tapi istana besar. Dan kau macam ni ya Rasulullah, sedihlah aku, bagilah elok sikit rumah. Beliau menjawab, wahai Ibn Khattab, tidakkah kamu redha kita mendapatkan akhirat dan mereka mendapatkan dunia? Maksudnya apa? Maksudnya Nabi tinggalkan kesenangan tu bukan sebab tak ada. Nabi boleh sangat buat. Nabi ketua negara lah.
Nabi ketua negara tuan-tuan, agung, PM. Tapi Nabi tinggalkan dunia itu sebab nak akhirat. Dan perangai pula, sifat ni diwarisi oleh semua sahabat-sahabat khalifah, daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Ustaz Muawiyah tu dia dah hidup mewah. Muawiyah bawah sebab Muawiyah alasannya sebab dia nak jaga kota dia, tapi lepas tu anak-anak dia dah biasalah. Lepas tu mewah, lepas tu gaji Ustaz mewah. Sampai zaman Umar Abdul Aziz. Sebab Umar Abdul Aziz kembalilah umat raja khalifah yang sangat zuhud. Abu Bakar As-Siddiq ketika dia wafat tak ada apa. Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan, dia jadi khalifah dan dia buat kerja sampingan secara minimal. Sebab dia kata apa? Aku tak nak ambil gaji daripada Baitul Mal. Umar Khattab ambil tapi sangat minimal. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq businessman. Tuan-tuan pergi masuk Museum Madinah, dari satu senarai sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali miskin. Ramailah. Abdurrahman bin Auf. Ini semua businessman daripada Mekah semua yang datang ke Madinah, kebanyakan ni businessman, pedagang, kaya tu kan. Tapi bila dia meninggal, sangat sederhana, tak ada apa dalam rumah. Maksudnya apa? Dia kaya tapi dia tak tidak menggunakan kekayaan itu untuk, tak mahu sebutlah, untuk melampau dalam kesenangan dunia. Bila saya sebut nanti tengok orang marah. TV sampai setiap bilik ada TV, tak pakai pun. Rumah dia ada 6 bilik, setiap bilik ada TV, ada HD apa semua, 40 inci. Itu akan ditanya di akhirat kelak tuan-tuan. Sedangkan ada jiran-jiran dia yang tak makan, ada tempat masjid dia yang tak cukup barang-barang tertentu, ila akhiri. Dan perangai macam ni dah menyerap ke dalam masjid. Minta maaf saya sebut, masjid nak mewah sangat. Masjid tu kenapa nak mewah sangat? Nak pakai yang perhiasan yang mamar yang paling termahal, nak pakai yang semua nak termahal. Sedangkan ada keliling tu surau-surau yang kadang-kadang tandas pun tak sempurna. Tak mahu saya sebutlah bab ni. Sebab dia nak tafakhur, aku berbangga dengan masjid. Hadis Nabi SAW, Nabi sebut min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, ayyatafakharun nas bil masajid, orang nak berbangga-bangga dengan masjid, berhias-hias. Dan riwayat lain pula, riwayat Al-Bukhari, min asyratis sa'ah an zukhrufatil masajid, di antara tanda hari kiamat, masjid itu dihias-hiaskan. Kalau pergi ke Yaman, masjid dia bangunan selesa, kapet apa semua ada, tapi mana ada, tak mahu saya sebut lah, boleh tak sepatut ada. Kalau saya cakap nanti orang marah. Tapi dalam tu penuh kuliah orang hafal Quran, atas bawah. Siang ni bising masjid tu, gungang orang hafal Quran. Sana orang hafal hadis. Di masjid di tempat guru saya dulu di Ma'bar tu ada 200 halaqah Quran tuan-tuan. 6,000 pelajar belajar secara percuma. 6,000 pelajar. Nanti saya tunjuklah dekat video ni macam mana. 6,000 pelajar belajar percuma. Sebab duit tu dihalakan pada tempat betul. Betul kata guru kami, kata orang Islam kaya sebenarnya, tapi sebenarnya disalurkan pada benda-benda tak sepatut disalurkan. Kenduri nak buat tiap-tiap minggu. Asal malam Jumaat je kenduri. Pada duit tu boleh buat benda yang tak mahu saya sebut lah. Tak mahu saya sebut ni.
Kenduri pula geng-geng tu je makan, sama pusing tu je. Padahal benda lain yang boleh dimanfaatkan. Lepas tu kita kata barakallahu fikum, cukuplah ni. Kan saya cakap panjang ni boleh sampai tengah hari boleh bab ni. Macam nak menyalurkan kekayaan umat Islam pada tempat yang benar. Barakallahu fikum. Yang kedua tuan-tuan, yang kita bincang semalam, kaya tu ialah kaya ilmu. Tidak ada harta yang paling berharga bagi seorang mukmin daripada ilmu. Ada satu ulama nama dia Al-Imam Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Dia kata, apakah perbezaan ilmu dengan harta? Apa beza ilmu dengan harta? Ilmu ilmu jaga kita. Harta kita kena jaga dia. Yang kedua, apa dia? Apa dia? Ilmu bawa ke mati, harta tinggal. Kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul al-mayyit thalathun, ahluhu wa maluhu wa dinuhu, wa raja'a ithnani wa baqiya wahid. Akan ikut mayat itu 3 benda: keluarga, harta, amal. Ilmu dan amal. Keluarga dan harta balik, keluarga balik, harta balik, yang tinggal ilmu dan amal. Ketiga, apa dia? Ilmu ni ringan, boleh dibawa ke mana-mana. Harta tak boleh dibawa ke mana-mana. Betul kata para ulama, khafifal hamli yujadu haitsu kunta. Ilmu ini khafifal haml. Kalau dia belajar betul, ini ilmu yang betul-betul belajar lah ni. Dalam kepala dia semua. Dia pergi mana-mana pun orang tanya, boleh jawab hadis apa semua, boleh tahu beramal apa nak amal. Kalau harta nak kena angkut. Ustaz sekarang dah ringan lah Ustaz, pakai handphone je. Ya, pakai handphone je. Cuba handphone habis bateri. Semalam saya tertinggal kad saya kat rumah, naik kereta, minyak dah nak habis, dah gelabah dah, nak buat apa ni? Tawakal Allah, sampai juga tempat. Khafifal hamli yujadu haitsu kunta. Yang keempat, ilmu tajul wiqar. Ilmu ni menaikkan martabat kita dan mak bapak kita. Nabi kata, hafallah Al-Quran, naiklah martabat. Sesungguhnya martabat kamu di sisi Allah Ta'ala berdasarkan ayat-ayat terakhir yang kamu bacakan. Yang kelima, ilmu ialah hartanya para ulama, harta tinggalan para ulama. Dalam hadis, nanti kita tak payah buka dah, nak cepat. Nabi kata fa'in tak apa, kita buka lah, bagi orang puas hati dulu. Saya kalau tak buka tu tak best rasanya. Akhadahu bihadzin wafirin, akhadahu bihadzin wafirin. Maaf saya tuan-tuan, hari ni lebih sikit masa. Bihadzin wafirin. Apa hadisnya? Allahu Akbar. Warathul ilma. Hadis ni riwayat Abu Daud. Kita bacalah hadis ni, penutuplah kuliah kita pada hari ini. Seorang daripada Qais bin Kathir berkata, seseorang daripada Madinah mendatangi Abu Darda. Abu Darda ni sahabat Nabi di Damaskus, Damsyik, Syria. Abu Darda bertanya, apa yang membuatmu datang kemari, wahai saudaraku? Maksudnya orang datang jumpa daripada jauh ni, datang jumpa Abu Darda dekat
Damsyik. Orang itu menjawab, satu hadis yang telah sampai kepadaku bahawa anda menceritakannya dari Rasulullah SAW. Maksudnya dia datang jauh-jauh ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk dengar satu hadis dia. Untuk dengar satu hadis dia. Tuan-tuan bukan jauh pun, duduk taman ni je, dekat-dekat ni je. Untuk dengar satu hadis yang kau telah dengar daripada Rasulullah SAW. Abu Darda bertanya, bukankah kau datang kerana keperluan lain? Bukan nak shopping-shopping dekat Syria ni, bukan nak pergi bercuti-cuti bukan. Orang bilang tidak. Abu Darda bertanya, bukankah kau datang untuk berniaga? Orang itu, tidak, aku datang hanya untuk mencari hadis tersebut. Datang semata-mata nak cari ilmu, nak dengar hadis Nabi SAW. Abu Darda berkata, dengar ni, ini motivasi utama kita datang kuliah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya, membawanya menuju ke syurga, dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kerana senang, gembira dengan mencari ilmu. Sungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampun oleh makhluk yang berada di langit dan di bumi, sehingga ikan di air. Orang yang belajar ni, ikan dalam air pun doakan, ya Allah, rahmatilah fulan, rahmatilah. Sebab apa tuan-tuan? Ikan dalam air pun doakan orang berilmu. So orang yang berilmu ni, dia akan amalkan syariat Allah. Bila amalkan syariat Allah, Allah Ta'ala akan turun lagi keberkatan. Bila turunnya keberkatan, yang dapat faedah keberkatan tu bukan kita, hanya manusia. Ikan, semua, burung, semua dapat kebaikan. Sebab tu mereka saya doakan, ya Allah, ya Allah, rahmatilah orang berilmu. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang. Maksudnya lagi terang. Sungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ini saya nak kekayaan yang sebenar, bukan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka sesiapa yang mengambilnya, bererti ia telah mengambil bahagian yang sangat banyak. Jadi tuan-tuan, macam mana tuan? Nak sibuk cari ilmu, bukan nak sibuk apa? Sibuk cari ilmu. Sibuk cari ilmu. Maksud kalau orang yang dah dapat faham hadis ni, bila ilmu bertentangan dengan benda lain, dia tak benda lain dah ketinggalkan. Saya boleh cerita ni tuan-tuan sampai besok pagi boleh. Cerita macam mana ulama salaf dahulu kesungguhannya dalam mencari ilmu. Pernah sekali Abu Hurairah dia keluar masjid, dia nampak orang tengah lepak-lepak bersembang kat luar. Dia kata, "Hei, kamu ni kenapa bersembang kat luar ni? Masuk dalam masjid tu, orang tengah bagi-bagi harta tu, pergi ambil cepat." "Iya ke?" Berlari dia orang berbual masjid. Tengok tak ada apa, kuliah macam biasa je. Dia patah balik, "Abu Hurairah, mana bagi harta?" Tu kuliah tu. Orang tengah bagi harta Nabi SAW. Hadis Nabi ni, harta Nabi yang paling berharga, tuan-tuan. Bukan tapak selipar, bukan serban, bukan janggut, bukan tongkat. Pergi kat Museum Topkapi Turki tu, beratus orang nak tengok janggut apa semua. Hadis berlambak-lambak ni, beribu-ribu hadis, tak ada siapa nak pergi tengok. Berabuk kita hadis belakang tu. Minta maaf saya sebut, tuan-tuan, dah kasar sikit bunyi, tapi sebab kita ni mencari keutamaan yang kita lupa, yang kita luput daripada kita, keutamaan yang sebenar. Cuba kalau tengok konsert cinta Nabi tu, beribu tak orang pergi? Beribu, tuan-tuan. Sedangkan satu hadis pun tak dibaca. Yang nyanyi je, cinta, 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 ya Muhammad cintaku, Muhammad cintaku. Nabi bukan nak suruh berromantika, romantika di bulan madu apa, bukan. Nabi nak kita ni hadis ni, harta yang sebenar. Jadi moga-moga kita semua ni berubahlah paradigma kita, meningkat paradigma pengajian kita di masjid-masjid.
agar bertambah kecintaan dan kita nak ambil harta sebanyak-banyaknya daripada Nabi SAW. Kita sambung lagi. Dia kata apa? Abu Isa berkata, kami hanya mengetahui hadis ini dari jalan Asim ila akhiri, wallahu a'lam bissawab. Itulah, tak batal dulu. Jadi itulah tuan-tuan, harta yang kedua, harta yang sebenar lebih mahal daripada harta emas dan perak ialah harta ilmu, iaitu ilmu bermanfaat, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Maaf, saya terlebih 6 minit. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.